Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam Jumaat. Kita bertemu lewat sedikit setengah jam kerana ada masih lagi dalam perjalanan sebentar tadi. Ahlan Galib Spirit, Kak Safiyah, Elvira, Faradila, Uthman, Syazrah Wani, Kak Safiyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-100 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini bermanfaat, pertemuan ini mendatangkan kebaikan untuk setiap daripada kita, menambahkan pengenalan dan juga kecintaan kepada junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, moga-moga lebih ramai yang dapat bersama-sama mengenali tentang syama'il baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Lalu pada pagi ini kita bersiaran lewat sedikit, lewat setengah jam kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan tadi. Jom kita lihat muka surat 277. Muka surat 277 pada riwayat yang ke-351. Muka surat 277 pada riwayat yang ke-351. Maka di sini kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu jom kita baca muka surat yang ke-277, riwayat yang ke-351. Adakah sahabat-sahabat dah jumpa? Jom kita baca. Sambil itu banyakkan selawat. Kita pun berada pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari. Wabihi ilaihi qala haddathana ibnu Abi Umar qala haddathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dhana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah faqala bi'sa ibnul ashirati aw akhul ashirah thumma adhina lahu falamma dakhala alana lahu al-qawla falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alantala al-qawl ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك wasallam. Ini sepotong hadis yang menarik. Sepotong hadis yang menarik. Jom kita lihat. Maka di sini kita nampak haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, seorang lelaki datang meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah lelaki ini? Para ulama berbeza pendapat. Pandangan pertama mengatakan lelaki ini namanya adalah Makhramah bin Naufal. Itu pandangan yang pertama, Makhramah bin Naufal. Namun ada juga pandangan kedua mengatakan beliau adalah Uyainah bin Hisin Al-Fazari.
Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Uyainah ni kita dah baca banyak kisahnya untuk sahabat-sahabat yang biasa join kita Ar-Rahiqul Maktum. Maka Uyainah bin Hisn adalah salah seorang daripada pemimpin-pemimpin Ghatfan, daripada kabilah Fazarah. Maka pada waktu itu beliau banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada beliau masuk Islam. Nanti kita akan baca kisah dia. Maka ini Uyainah bin Hisn. Ada yang mengatakan ini adalah Makhramah bin Naufal. Maka sebab ada orang minta izin nak jumpa dengan Nabi. Lalu ada sahabat maklumkan, wahai Rasulullah, ada seseorang nak berjumpa dengan kamu. Maka bila Nabi SAW tahu siapa lelaki itu, apa sabda Nabi SAW? Bi'sa banul ashirah au akhul ashirah. Apakah maksud dia? Baginda Nabi SAW bersabda, itulah seburuk-buruk ibnu al-ashirah. Apakah maksud ibnu al-ashirah? Nota kaki yang ke 145, ashirah adalah pada waktu itu adalah keluarga. Ashirah, apakah maksud ashirah? Di sini nota kaki disebut nama sebuah kabilah. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar. Okey, apakah maksud ashirah? Ashirah maksudnya kabilah. Lalu kena betulkan di sini nota kakinya. Sebentar saya ambil pen. Lalu bukanlah nama sebuah kabilah. Ashirah itu terjemahnya kabilah. Lalu di sini penterjemah dia meletakkan nama sebuah kabilah, bukan nama kabilah. Lalu kena betulkan nota kaki 145. Ashirah memberi terjemahan kabilah. Lalu kabilah. Maka Nabi SAW bersabda, bi'sa ibnul ashirah. Seburuk-buruk lelaki ataupun seburuk-buruk orang daripada kabilah tersebut. Lalu Nabi SAW sebut begitu kepada Aisyah, dan Aisyah dengar, bi'sa banul ashirah, seburuk-buruk lelaki daripada kabilah tersebut. Lalu ashirah bukan nama kabilah seperti mana yang ada pada nota kaki. Lalu sebenarnya ashirah itu terjemahannya kabilah. Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Bajuri? Wal ashirah al-qabilah. Dan ashirah itu maksudnya adalah kabilah. Bila orang Arab sebut ibnul ashirah ataupun akhul ashirah, yuriduna bidzalika wahidan minhum, yang dimaksudkan adalah sebahagian daripada ataupun salah seorang daripada kabilah tersebut. Lalu Nabi SAW sebut bi'sa banul ashirah, seburuk-buruk orang daripada kabilah tersebut. Ataupun perawi ragu yang Nabi bersabda bi'sa akhul ashirah. Apa maksud akhu? Akhu terjemahnya adalah adik-beradik, saudara lelaki. Ibnu terjemahnya adalah anak lelaki. Daripada sudut perkataan ada bezanya. Daripada sudut terjemahannya ibnu anak lelaki, akhu adalah saudara lelaki. Tetapi daripada sudut penggunaan perkataan, ibnu ataupun akhu memberi makna salah seorang daripada kabilah tersebut. Lalu Nabi cela dia dengan Aisyah sebelum dia masuk. Ketika mana ada sahabat berkata, wahai Rasulullah, ada orang ni nak jumpa dengan kamu, namanya sekian-sekian. Sama ada Makhramah bin Naufal kata para ulama hadis, ataupun Uyainah bin Hisn Al-Fazari, mengikut majoriti kata para ulama hadis. Maka Nabi bersabda dan Aisyah dengar, seburuk-buruk orang daripada kaum tersebut. Kenapakah beliau adalah seburuk-buruk orang daripada kaum tersebut? Maka Imam Bajuri pada waktu itu menerangkan, maka beliau adalah seorang yang pada waktu itu sangat banyak memusuhi Nabi SAW sebelum daripada beliau masuk Islam. Sebelum beliau masuk daripada Islam. Ketika mana beliau masuk Islam pun pada waktu itu beliau tidak masuk Islam, sekadar menzahirkan Islam. Sebab itu ketika mana beliau masuk Islam, bila banyak kabilah Arab masuk Islam, dan pada waktu-waktu itu beliau pun terpaksa masuk Islam, maka sebahagian besar para ulama menyebut, kata Imam Bajuri, pada waktu itu beliau tak masuk Islam. Sebab itulah selepas kewafatan baginda, beliau murtad selepas kewafatan baginda. Sehingga kan ketika mana pada zaman Khalifah Abu Bakar, maka Uyainah bin Hisn Al-Fazari dibawa di hadapan Abu Bakar sebagai
sebagai seorang tawanan. Maka pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nasihat dia, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tegur dia. Maka pada waktu itu dia bertaubat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar barulah dia masuk Islam dan dia benar-benar masuk Islam. Namun sebahagian para ulama menyebut walaupun dia turut bersama dengan Nabi dalam peperangan Hawazin, dia turut bersama dengan Nabi dalam pembukaan kota Mekah, tetapi pada waktu itu beliau tidak masuk Islam, sekadar menzahirkan Islam. Sebab itu beliau murtad selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Inilah Uyainah bin Hisn. Sebab itu Nabi SAW tahu dan Nabi SAW sebut kepada Aisyah, tetapi dia pemimpin kaum dia. Dia adalah ketua kaum dia. Dia adalah ketua. Uyainah bin Hisn terkenal. Kita dah baca kisahnya dalam peperangan Ahzab. Kita dah baca kisahnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ketika mana pembahagian harta rampasan perang dalam peperangan Hawazin. Maka pada waktu itu Nabi menyebut kepada Aisyah seburuk-buruk orang daripada kaum tersebut. Namun apa yang berlaku? Kemudian baginda Nabi SAW mengizinkan dia masuk ke rumah. Setelah dia masuk, baginda Nabi SAW berkata dengan lemah lembut kepadanya. Maka Aisyah pening. Tadi Nabi kata dia orang yang jahat. Tetapi kenapa Nabi layan dia dengan lemah lembut? Kenapa Nabi layan dia dengan lemah lembut? Maka pada waktu itu apabila dia keluar, Uyainah bin Hisn balik. Maka pada waktu itu Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Tuan telah mengatakan sesuatu kepadanya sebelum dia masuk. Tuan kata dia seburuk-buruk orang daripada kaum tersebut. Namun Tuan telah berlaku lembut kepadanya. Kenapa begitu?" Aisyah pada waktu itu bertanya kepada Nabi SAW, "Tuan, wahai Rasulullah, kata dia orang yang buruk. Tetapi kenapa Tuan layan dia dengan baik bila dia berjumpa dengan Tuan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai ataupun orang ramai mengabaikannya kerana kejahatan yang telah dilakukan olehnya." Apakah maksud daripada ucapan baginda Nabi SAW di sini? Yang mana Nabi bersabda, seburuk-buruk manusia ialah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai atau orang ramai mengabaikannya kerana kejahatan yang telah dilakukannya. Kata Imam Bajuri, ini terjemahan dia. Tetapi apakah maksud daripada ucapan Nabi SAW ini? Hasilu ma ajabaha bihi SAW. Ringkasan daripada jawapan yang Nabi SAW sabdakan adalah annahu SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW alana lahul kalam, berkata lemah lembut kepada orang tersebut walaupun dia seorang yang buruk, seorang yang jahat, fil hudur, ketika mana dia datang berjumpa dengan Nabi, litiqa'i fushih, supaya pada waktu itu boleh selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Kama huwa sya'nu jufatil Arab, kerana itulah kebiasaan daripada orang-orang Arab yang kasar, orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir. Mereka pada waktu itu kalaulah tidak berkata lemah lembut kepada mereka, maka dia dah rosak. Dia pula sebagai pemimpin Uyainah bin Hisn, maka pada waktu itu dia akan rosakkan kaum dia supaya kaum dia tidak beriman. Maka dia akan rosakkan kaum dia supaya pada waktu itu kaum dia tidak beriman. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, ya, dia memang seorang yang jahat, tetapi pada waktu itu perlu berlaku lemah lembut kepadanya, perlu berlaku baik kepadanya supaya pada waktu itu tidak ditinggalkan, dan pada waktu itu akan menjadi sebab kepada kaum dia turut tidak beriman dan menjadi sebab kepada kaum dia pada waktu itu untuk kufur kepada baginda Nabi, kepada Allah dan juga baginda Nabi SAW. Sebab itu sabda Nabi, وَزَيَّنَ لَهُمُ الْعِسْيَانِ, maka orang ini, ya, dia buruk, tetapi apabila kita layan dia dengan buruk, menjadi sebab dia akan pada waktu itu paksa kaum dia untuk tidak beriman. Sebab dia pemimpin. وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ عَدَمِ الْإِيمَانِ, dan menggalakkan kaum dia pada waktu itu untuk tidak beriman. Fa'ilanatul qaul, maka di sini Nabi berlemah lembut dengan Uyainah bin Hisn bukanlah kerana Nabi redha dengan perbuatan dia, tetapi supaya tidak menjadi sebab kaum dia pada waktu itu tidak beriman, dan kepada yang dah beriman supaya tidak diseksa dan diganggu oleh Uyainah bin Hisn. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW melayani dia
supaya boleh selamat daripada kemudaratan yang lebih dahsyat. Dan di sinilah kata para ulama, kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, pengajaran yang besar yang boleh ambil daripada sini adalah pada waktu itu boleh untuk mengorbankan sedikit sebanyak daripada contohnya dunia pada waktu itu untuk mendapat manfaat agama yang lebih besar. Nabi SAW pada waktu itu boleh layan dia dengan kasar sebab dia memang pada waktu itu berpura-pura masuk Islam. Namun baginda Nabi SAW tetap melayani dengan baik kerana ada manfaat untuk agama yang lebih besar. Itulah pada waktu itu kaum dia akan beriman. Maka sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, diambil daripada sini pada waktu itu untuk mudarah bi annal mudarah bazlad dunya, pada waktu itu untuk mengorbankan sesuatu daripada kepentingan dunia kita li islahiddin, kerana sesuatu kepentingan agama macam Nabi buat pada waktu ini, Nabi terima dia. Pada waktu itu Nabi SAW berlaku lemah lembut dengan dia, dan maka pada waktu itu dengan sebab manfaat agama yang lebih besar, maka itu adalah boleh. Namun yang haram, yang tak bolehnya adalah wal mudahanah bazluddin li islahid dunya, mengorbankan agama pada waktu itu untuk mendapat manfaat dunia, itu tak boleh. Mengorbankan agama, orang yang melakukan salah kita kata betul contohnya kerana nak selamatkan jawatan kita supaya tak nak pada waktu itu dikecam oleh manusia, mengorbankan agama kerana kepentingan dunia, maka itu tercela. Dan sebab itu Nabi SAW tak membenarkan dia. Nabi SAW sekadar berlemah lembut dengan dia. Maka sebab itu kita nampak di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, mengorbankan sedikit sebanyak kepentingan diri, kepentingan dunia kerana manfaat agama, itu Nabi SAW buat seperti mana dalam kisah ini. Namun yang banyak orang salah faham adalah pada waktu itu dia korbankan agama dia. Benda yang salah dia pergi kata betul. Dia sanggup korbankan agama dia semata-mata kerana kepentingan dunia, itu mudahanah. Dan itu adalah tercela dan itu tak sepatutnya dilakukan. Korbankan kepentingan dunia untuk agama, itu dialu-alukan. Seperti mana Nabi buat supaya kaum Uyainah bin Hisn boleh kekal dalam Islam dan boleh masuk Islam. Maka ini riwayat yang ke-351. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada yang bantu share dan sebagainya. Jom kita lihat riwayat yang ke-352. Riwayat ni panjang sedikit. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi'in qala hadatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajli qala anba'ana rajulun min bani Tamim min waladi Abi Hala zawji Khadijah wa yukna Aba Abdillah an ibn li Abi Hala an al-Hasan ibn Ali qala al-Husain sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'imal bishr sahal al-khuluq layyin al-janib laysa bi fadhin wala ghalidh wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin wala musha yataghafalu amma la yashtahi wala yu'nisu minhu raji wala yujibu fi qad taraka nafsahu min thalath al-mira' wal-ikthar wa ma la ya'ni wa taraka an-nasa min thalath kana la yadhummu ahada wa la ya'ibuhu wa la yatlubu awratah wa la yatakallamu illa fima raja thawaba wa idha takallama atraka julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr fa idha sakata takallamu la yatanaza'una indahu al-hadith wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugh hadithuhum indahu hadithu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna min wa yata'ajjamu mimma yata'ajjabuna min ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقولون إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنحي أو قيام صلى الله عليه وسلم. Lalu ini riwayat yang sedikit panjang. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Jumi' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajli anba'ana seseorang daripada Bani Tamim daripada keturunan Abi Halah bekas suami Sayyidina Khadijah. Orang itu digelar Aba Abdillah iaitu Ibnu Abi Halah. Ini sanad ni kita dah baca pada riwayat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat yang panjang yang sebelum ini. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kita telah baca pada riwayat yang ke-337. Riwayat 337. Riwayat ni sedikit berbeza, tetapi daripada sudut siapakah Abu Halah, siapakah anak Abu Halah, kita dah lihat pada riwayat yang ke-337. Riwayat yang ke-337. Lalu tengoklah. Tengok ke pintu. Buka pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu daripada sini kita nampak daripada siapa? Daripada Abang Abdullah ibnu Abi Halah, daripada ibnu Abi Halah, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala berkata, maka berkatalah Sayyidina Husain menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang duduk bersama baginda, bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani akan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina makan dulu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada anak dia menceritakan tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis wajah. Nabi sentiasa senyum. Walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam masalah, Nabi SAW sentiasa tersenyum. Tetapi bukanlah maksudnya Nabi sentiasa tersenyum, ianya adalah bertentangan dengan riwayat yang mengatakan Nabi SAW ini mutawasilul ahzan, sentiasa bersedih, sentiasa dalam kerisauan. Sebab itu kata Imam Bajuri, kesedihan Nabi, kerisauan Nabi adalah dalaman Nabi. Dalaman Nabi sentiasa risau dan sedih. Akan tetapi daripada sudut wajah Nabi, luaran Nabi, Nabi tak pernah menzahirkan kerisauan dan kesedihan. Nabi SAW orang yang banyak senyum, orang yang banyak menzahirkan gembira. Lalu ini kita boleh belajar. Banyak mana kesulitan kita, masalah kita, kemurungan kita, zahirkanlah kesenyuman pada waktu itu untuk menggembirakan orang lain. Maka ini adalah adat Nabi SAW. Kemudian apakah lagi kata Sayyidina Ali? Nabi SAW seorang yang berakhlak baik. Nabi SAW pada waktu itu bukanlah seseorang yang sukar untuk didekati. Nabi SAW seorang yang lembut, seorang yang tenang, iaitu tawaduk, tidak garang dan kasar. Apakah maksud garang dan kasar? Maka di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, perkataannya di sini adalah fadhin wala ghalidh. Fadh diterjemahkan sebagai garang, ghalidh diterjemahkan sebagai kasar. Maka daripada sudut penggunaan perkataan bahasa Arab ada beza dia. Perkataan fadh lebih kepada luaran. Luaran Nabi SAW tidaklah garang. Kasar lebih daripada sudut tabiat dan juga sudut dalaman. Hati yang keras tidak. Nabi SAW bukanlah pada waktu itu seorang yang garang. Daripada luaran Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi tidak garang, tidak keras. Begitu juga hati Nabi tidaklah seorang yang kasar. Hati Nabi pun seorang yang lembut. Dalaman dan luaran Nabi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian akhlak Nabi bila bersama dengan manusia, Nabi tidak mengaibkan dan tidak mempersulitkan, iaitu Nabi SAW tidak suka berdebat. Lalu Nabi tak pernah memburukkan sesiapa. Kita dah belajar banyak tentang Nabi. Kalaulah Nabi nak tegur, Nabi SAW sama ada akan tegur dia bersendirian ataupun Nabi akan cakap secara umum. Apakah masalah dengan kaum tersebut? Apakah masalah dengan kaum tersebut? Nabi hanya sebut begitu. Nabi tak sebut nama di hadapan khalayak ramai tentang orang tersebut. Maka daripada sini kita nampak baginda Nabi SAW tidak mengaibkan dan tidak pada waktu itu suka berdebat. Nabi tidak mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi tanpa mencelanya. Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW tidak mencela seseorang itu. Nabi tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda. Ada orang minta tolong, sedaya upaya Nabi akan bantu dia. Kita dah belajar dalam riwayat sebelum ini, Nabi SAW akan cuba untuk buat, dan kalaulah Nabi tak mampu untuk tolong, sekurang-kurangnya Nabi akan minta dia untuk jumpa orang tertentu menggunakan nama baginda Nabi SAW. Dan kalaulah Nabi SAW tak buat begitu, kita dah baca Nabi akan menerangkan dia dengan ucapan yang baik yang Nabi tak dapat membantu dia.
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga menolaknya, iaitu Nabi tidak pernah menolak permintaan seseorang. Baginda Nabi SAW meninggalkan untuk baginda 3 perkara. Untuk diri baginda 3 perkara yang Nabi tak buat. Lalu untuk diri baginda 3 perkara yang baginda Nabi SAW tidak buat. Apakah yang Nabi SAW tidak buat? Yang pertama, Nabi tak berbalah untuk diri baginda. Nabi tak pernah berbalah. Yang kedua, kesombongan. Nabi bukan seorang yang sombong. Dan yang ketiga, sesuatu perkara yang tak perlu, iaitu perkara yang sia-sia, Nabi SAW tinggalkan. Inilah akhlak Nabi SAW. Lalu 3 benda. Nabi tak suka berbalah, Nabi pada waktu itu tidak sombong, dan Nabi SAW tidak buat perkara yang sia-sia. Dan kata Sayyidina Ali, dan juga untuk manusia 3 benda yang Nabi tak buat. Perenggan seterusnya, dan Nabi SAW meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Nabi tak pernah mencela mereka, Nabi tak pernah mengaibkan mereka, Nabi tak pernah bertanya tentang seseorang untuk membuka aurat dia. Nabi tak pernah bertanya, aku dengar kau tahu pasal gosip jiran kita sebelah ni, apa yang dia buat? Nabi tak pernah bertanya tentang aurat seseorang, tentang aib seseorang. Mengaibkan orang pun tak pernah. Bertanya tentang aib dan keburukan aurat orang pun Nabi tidak pernah. Ini akhlak Nabi SAW. 3, yang mana Nabi tak berbalah, sombong, dan juga perkara yang sia-sia Nabi tinggalkan. Untuk orang lain, Nabi tak pernah mencela, mengaibkan dan mencari-cari keburukan dan salah orang. Nabi tidak bercakap melainkan mengharap ganjaran pahala. Hanya benda yang baik Nabi cakap. Benda yang sia-sia, benda dosa, Nabi tak pernah sebut. Apabila baginda bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk, seolah-olah burung boleh hinggap di atas kepala-kepala mereka. Para sahabat punya keadaan bila duduk dalam majlis Nabi, dan bila Nabi bercakap, mereka pada waktu itu tertunduk dengar dengan tekun, sampaikan tak bergerak. Dan sekalaulah burung datang, burung boleh tinggal di situ, menunjukkan pada waktu itu keadaan mereka mendengar akan ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu maksud kepala tertunduk bukanlah tunduk secara fizikal, tidur, tidak. Maksud tertunduk adalah mendengar dengan tekun. Atraqa, maksud dia mendengar dengan tekun, mendengar dengan teliti dan tak bergerak. Ini keadaan para sahabat, sampaikan kalaulah datangnya burung, burung boleh berada pada kepala mereka. Itu maksudnya. Kemudian mereka tidak, apabila baginda senyap, barulah mereka bercakap, sama ada nak bertanya ataupun sebagainya. Selagi mana Nabi bercakap, maka pada waktu itu mereka tidak bergerak, tekunnya mendengar ucapan Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, pada sahabat ini mereka tidak pernah membantah hadis baginda Nabi SAW. Ucapan baginda, mereka tidak pernah bantah. Sesiapa yang bercakap dengan baginda, mereka akan senyap dan mendengar sehingga selesai. Mereka yang bercakap dengan baginda adalah orang-orang yang terdahulu, iaitu Nabi mendahulukan sesiapa yang terdahulu. Siapa yang datang dahulu, itulah orang yang boleh bercakap dengan Nabi. Sesiapa yang datang kemudian, mereka akan bercakap kemudian. Baginda akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan, menunjukkan Nabi tidaklah meletakkan tembok di antara Nabi dan para sahabat. Bila para sahabat gembira, Nabi menzahirkan gembira. Kita telah belajar tentang tertawa Nabi, bahkan ada bab khusus tertawanya Nabi tidak lebih daripada sekadar senyuman. Dan kalaulah Nabi gembira sangat pun, maka sekadar nampak pada waktu itu akan geraham Nabi SAW. Baginda akan menzahirkan takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Maksudnya Nabi akan bersama dengan apa yang para sahabat buat. Bukan macam kita. Kadang-kala anak kita, pasangan kita pada waktu itu nak buat lawak ataupun pada waktu itu nak bersenda gurau. Kita kata tak ada mood lah. Dah lawak basi dah ni. Ataupun contohnya pada waktu itu mereka menzahirkan takjub, kita pun perli. Benda macam ni pun nak pelik ke? Tak, Nabi tak begitu. Kalaulah para sahabat merasakan takjub, Nabi menzahirkan takjub dengan mereka. Mereka gembira, Nabi SAW pada waktu itu menzahirkan gembira juga. Nabi bersabar berhadapan dengan orang asing. Lalu orang asing yang kali pertama datang jumpa Nabi, terutamanya daripada kalangan orang-orang Arab Badui, Nabi bersabar dengan karenah mereka, dengan keadaan mereka. Nabi bersabar.
terhadap perkataan mereka yang kasar dan segala permasalahan mereka, sehingga para sahabat baginda mengharapkan kedatangan orang asing supaya mereka dapat manfaat daripada permintaan dan pertanyaan orang asing. Para sahabat, mereka segan dengan Nabi SAW. Lalu bila adanya orang asing banyak tanya soalan-soalan kepada Nabi, para sahabat boleh belajar daripada soalan-soalan tersebut. Baginda Nabi SAW juga mendidik para sahabat dengan bersabda, muka surat 280, apabila kalian melihat seseorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Nabi galakkan para sahabat untuk bantu orang, dan itulah yang Nabi tunjukkan. Baginda Nabi SAW tidak menerima pujian kecuali yang memadai. Nabi tak suka dipuji. Kadang-kala kita terlalu suka dipuji sehingga kita lupa diri. Nabi SAW tidak suka dipuji berlebih-lebihan. Baginda Nabi SAW juga tidak memotong percakapan orang lain. Orang lain bercakap, Nabi tak potong. Nabi tak bantah. Nabi pada waktu itu tidak potong percakapan dia. Sehingga jika percakapan seseorang itu melampaui batas, mencerita tentang aib orang, pada waktu itu memburukkan orang, ataupun pada waktu itu adanya perkataan-perkataan yang tak disukai oleh Allah, maka barulah baginda akan potong percakapan itu dengan melarang, ataupun Nabi berdiri meninggalkan dia. Luar biasa. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Luar biasa. Orang bercakap, Nabi tak pernah potong. Ini akhlak yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW, bila orang tu bercakap benda yang Nabi tak suka, Allah tak suka, barulah Nabi potong percakapan dia, sama ada Nabi tegur dia ataupun Nabi bangkit berdiri meninggalkan dia. Ini akhlak luar biasa Nabi SAW. Riwayat yang terakhir untuk hari ini, riwayat yang ke-353. Ini menceritakan tentang banyaknya Nabi menolong sampai Nabi tak pernah berkata tidak kepada permintaan orang yang meminta. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Maka apakah kata Jabir bin Abdullah, hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Abdurrahman bin Mahdi hadatsana Sufyan daripada Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, tidak pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta sesuatu lalu baginda mengatakan tidak. Nabi tak pernah menolak. Sama ada Nabi tolong kalau Nabi ada, ataupun Nabi menjadi perantaraan dan orang tengah untuk orang itu minta kepada orang lain, ataupun Nabi SAW berkata dengan lemah lembut yang Nabi tak dapat membantunya pada waktu ini. Nabi tak pernah berkata tidak, Nabi tak pernah menolak. Akhlak luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu kita tak lama lagi untuk habis insya-Allah. Lalu sekarang ini kita berada pada muka surat 280. Kita akan baca hadis yang terakhir pada muka surat 336. Lalu 336 tolak 280, hanya tinggal lebih kurang 56 muka surat sahaja. Hanya tinggal lebih kurang 56 muka surat sahaja. InsyaAllah kita cuba untuk khatamkan sebelum Ramadan insyaAllah. Lalu kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz, dan mohon jasa baik untuk bantu sharekan program Ramadan kita yang telah dipinkan di ruang komen. Terima kasih. Tadi Hayati Quran banyak yang bantu share. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Lalu poster itu bila buka Facebook saya, dia adalah posting yang pertama. Saya telah pinkan di situ. Mohon bantu untuk share dan kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.